Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Salam semua? Ya, mesti sehat-sehat semua tu. Salam Jumaat. Hari ni hari Jumaat. 1 Muharram tu hari 2 Muharram. 2 Muharram, 2 Muharram. Muharram. Hari Jumaat 2 Muharram. Hijrah. Betul. Kalau tengok pada topik yang kami letak hari ni, dia punya teks tu agak unik sedikit. Harap semua boleh terima dan mesti orang sana akan tahu sudah. Tahu sudah? Ya, sebab hari Jumaat seperti yang diumumkan oleh Menteri Agama kita siapa? Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ya, Zulkifli. Hari Jumaat merupakan hari Jawa. Jadi kita Jawi, boleh Jawi. Bukan hari Jawa. Kalau hari Jawa si Bugis nanti marah, dia tak ada hari Bugis. Oh ya. Sebab dia hari Jawi. Antara tuntutan orang Sabah sebelum Ya. ni dia bilang ada seorang ahli politik adun di area Tawau, kalau tak silap adun mana ni ya. Dia macam menuntut hak Keistimewaan orang Jawa. Oh, not. Oh, kan? Dua bangsa yang dia minta supaya diberi apa nama ni, anak negeri. Okey. Jadi bila dia letak begitu dia sebut hari Jawa. Jadi saya pun kasih match sikit hari Jawa dengan hari sebenarnya hari ini hari Jawi. Hari Jawi lah. Setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat Setiap minggu hari Jumaat hari Jawi. Hari Jawi. Dan seperti biasa kita di YTV masih bersiaran langsung tepat jam 10 setiap hari. Demi memberikan maklumat-maklumat yang sensasi kepada warga-warga masyarakat. Sensasi lah. Banyak cerita sensasi kita hari ni. Ya, lebih kurang lah. Tapi yang tidak biasanya Apa yang tak biasa? seperti biasa Amrun yang kira. Bertudung biasa sini kan. Hari ni tak bertudung, dia berjambang saja lah. Oh, jambang. Jambang. Hari Jumaat kita khususkan untuk Ustaz Fakhrul isi di sebelah dan barulah kita bilang setiap minggu ada Ustaz Fakhrul. Setiap minggu lah, kalau boleh isi setiap hari Jumaat. Bukan setiap hari Jumaat tu patutnya ada slot saja tanya Ya, Ustaz ya Fakhrul. ke? Ya. Ya. Tapi hari ni sebab si Kira kan dia kata dia perlu rehat lah sebab besok dari pagi sampai petang malam pun dia ada. Oh iya. Dia ada function. Oh, itu Jadi yang kalau ambil hari ni tak hari Jumaat takut si Kira marah pula ambil tempat dia kan. Ya kan, itu yang saya tidak tahu tu sebenarnya. Dia begitu semalam. Oh, okey. Jadi hari ini kami berdua, tapi jangan kecewa sebab walaupun dia hari Jumaat dan ada hari yang tidak ada Kira, tetap boleh menghiburkan semuanya. Ya, kita akan jemput si Asdar untuk nyanyi. Iya betul, ada Asdar, ada Almi. Almi awal-awal lagi tadi. Kita on the way. perkenalkan dulu. Apa? Kamera kita namanya Asdar. Bukan kameraman, kamera kita namanya Asdar. Nanti orang pelik pula Asdar tu siapa? Oh ya. Kita namakan kamera ni Asdar. Kamera ni Asdar. Ya. Actually. Jadi sepanjang perjalanan tadi pergi ke studio ni, Almi pun sudah bila-bila lagu apa menyanyi, Saya boleh tunjuk lagi orang ni, perempuan ni, dia bilang kawan ni. Mungkin si Almi lah yang nak nyanyi. Mungkin Kalau dia si kamera kita nama Asdar, Almi siapa pula? Lighting. Lighting. Si lampu ni nama Almi lah. Sikit-sikit orang kenal kan? Ya, betul. Kita memperkenalkan kru-kru kita walaupun mereka berada di sebalik tabir, bukan berada di depan lensa kamera kami di YTV. Lensa, Ya, kita selalu jadi- sebut screen je. Alamak. Bagus. Lensa kamera. Ya. Jadi persediaan tu sudah ada, jadi jangan risau. Dah dapat bawa masuk dorang-dorang. Apa salah kita letak sebelah sajalah. Tengoklah macam mana. Ya, tapi tengok bergantung kepada alat kita ni. Kenapa dia masih lagi tidak memberikan kerjasama? Dia loading begitu. Sambil tu hari ini insyaAllah kita akan bercerita sedikit perkongsian 1 jam bersama dengan Ustaz Fakhrul. Kalau boleh kita sentuh berkenaan dengan dengan tahun baru Hijrah 1442 Hijrah ini. Macam mana perjalanan sirah Nabi. Semalam kita cuma bagi dia punya ni saja, apa itu 1 Muharram, kenapa wujudnya, cerita di sebalik itu. Macam kami bercerita semalam dengan Kira, apa kena mengena 1 Muharram dengan cuti umum. Dia sangat dikaitkan dan ada pula penganugerahan di setiap kali sambutan Malam Hijrah. Jadi mungkin ada dia punya signifikan kepada sambutan itu dan apa benda yang sebenarnya kita boleh berkongsi di hari penghulu ini. Jadi nanti kita akan kongsikan. Ya, betul. Jadi kita Sirah akan Nabi ceritakan banyak tu, ada 5-6 soalan dia bagi sekali sembuh. Ya, tak tahu nak jawab mana satu dulu. Kenapa? Dia kelebihan Ustaz Fakhrul, dia memang tak tahu mana mau jawab dulu, tapi bagi siap dia jawab.
Mudah-mudahan begitu. Soalan yang belum ditanya pun dah terjawab dah ni. Mungkin boleh tahu sudah. Jadi itu kehebatan dia. Jadi kita boleh tanya. And then ada satu lagi topik yang kita akan cerita. Kita mau tahu perkembangan kes yang dibawa oleh beberapa 32 adun ni, kes saman kepada TYT. Kes perbicaraan mahkamah terhadap tuan yang terutama. Jadi kita ikuti, mungkin ada keputusan di hari ini. Kalau kami tidak bawa, tidak dapat bawa keputusan, mungkin kita selitkan cerita berkenaan dengan apa update isu Barisan Nasional. Ya, kita pun ada update hari ni kan. InsyaAllah ada update isu Barisan Nasional. Kita tengok apa yang berlaku semalam. Betul. Dan kita ceritakan, kongsikan hari ini. Sebenarnya macam mana? Dia betul-betul cool down ke atau dia semakin hangat? Betul. Nanti dia berapi. Adakah semakin dia berapi? haredang lah. Kalau dia haredang, kita ceritakan juga ini. Betul. Kalau tidak, kita tengoklah apa perjalanan yang kita boleh kongsikan. Tapi yang saya boleh petik nanti daripada satu sumber yang sentiasa menceritakan tentang cerita berkenaan dengan perjalanan politik atau apa saya cerita tentang Sabah. Kita rujuk di dalam sumber itu nanti. Dan yang ketiga, kita mau inilah segmen yang kita sebut tadi, tanya Ustaz Fakhrul. Ya, segmen terakhir lah ya. Sebab kalau daripada awal kita sebenarnya boleh selit macam tadi kan. Boleh. Sudah kan. Jadi slot tu ada di slot ketiga. Tapi kalau ada apa-apa persoalan kenaan dengan apa sahaja, masalah agama, boleh confuse, keliru, tidak faham, boleh tanyakan sekarang. Jadi kita akan bawa ke segmen yang ketiga nanti, insya-Allah. Kalau ikut tagline yang di TV tu, dia bilang tanya Ustaz, biar tahu yang keliru. Ya, itu di TV3 lah. Itu di TFC. Ya, betul. So, tanpa melengahkan masa, pasti disandarkan hari ini ada aura yang positif hari Jumaat. Dan kita malam tadi hujan pula. Malam tadi sama juga. Kemarin hujan lebat. Betul. Banjir tempat kami. Banjir? Ya, memang itu kawasan yang banjir. Sebab itulah kami ni mau betul siapa ahli politik yang menang di dalam Sungai Manila. Kami dalam tuntut. Kalau boleh kami tuntut sikit saja. Masih baguslah sistem perparitan. Betul. Inilah masanya untuk rakyat-rakyat di Sabah, terutamanya Sandakan, membuat demand ataupun permintaan kepada bakal-bakal YB yang bertanding. Betul. Siap buat list dah. Perparitan, rumah baru, lampu rumah tak payahlah, lampu jalan, tak lagi baiki rumah bumbung bocor. Bumbung bocor. Waktu ini waktu yang sesuai untuk kita senaraikan. Sesuai, betul. Nanti kita akan bagikan kepada mereka, mungkin boleh dimasukkan ke dalam manifesto orang. Sebab kalau tidak macam tidak ada guna orang pasang tembok, betul. Benteng pasir ke semuanya elak banjir. Sebenarnya kita boleh gali untuk bagi saluran air boleh cantik. Betul. Itu adalah perkara yang lebih penting. Macam di Kedah. Ada satu bukan di Kedah, di Slim. Kan sekarang tengah pilihan raya kecil sana kan. Jadi isu banjir kilat ni diorang selalu kaitkan ada kena-mena dengan Sungai Bernam yang selalu melimpah. Jadi diorang minta daripada dulu diorang supaya sungai itu dilebarkan ke ataupun buat sistem perparitan yang lebih cantik, lebih elok. Jadi itu di sebelah Semenanjung. Tapi di sebelah Sabah ni, Sandakan khususnya, lagi kita masuk Sungai Manila macam tempat kami sendiri. Kalau tak dapat kami lepas kenderaan, tak boleh lalu sebab paras air terlalu tinggi. Silap-silap hari bulan lepas itu di atas jalan simen tu dia boleh hanyut. Berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi musim-musim hujan begini pula kan. Kita kena sampaikan ke perkara ini kepada YB kita, calon-calon bakal calon. Seperti mana yang baru-baru ini ahli parlimen Tawau, kalau tak silap saya, menyampaikan di dalam parlimen sendiri berkenaan dengan masalah elektrik di Sabah. Disampaikan disebabkan perkara yang diadukan oleh rakyat inilah barulah mereka boleh bawakan sampai ke peringkat parlimen. Dan menteri juga telah pun memberikan kenyataan bahawa perkara ini akan dimasukkan bajetnya ke dalam RMK 12. Siapapun kalau di Sabah ni, siapapun ahli parlimen, kebanyakan orang tahu isu. Betul. Mesti saya yang baru sampai 2 bulan pun tahu isu ni. Tahu isu ni. Air, ya betul. Ini bukan satu perkara yang untuk kita merendah-rendahkan negeri Sabah tak, tapi kita inginkan satu pembaharuan, pembaik pulih yang lebih baik untuk orang Sabah. Kalau orang luar boleh tengok, yang baru sebulan lebih ada di Sandakan. Betul. Apatah lagi rakyat Sabah yang sudah kami tak mau lali.
Kami kalau boleh, kami mau dia diselesaikan. Betul. Kalau lali kita bilang enggak apalah. Ada juga lilin, ada juga pelita. Alhamdulillah, ada orang dah ada lilin kan. Tak boleh, itu memang perkara itu betul, bersyukur itu sebagainya betul. Tapi tugas mereka sebagai warga rakyat adalah menaik taraf kehidupan, servis dan juga perkara asas kepada rakyat. Di negeri Sabah terutamanya. Jadi nanti kita cubalah tengok ada mungkin maklumat tambahan yang kita boleh kongsikan. Yang saya mau bagi tahu sebenarnya panjang sudah tadi tu kan. Kita untuk hari ini memang hari Jawi. Hari Jawi. Macam mana kita mau biasakan orang dengan tulisan Jawi? Tulisan Jawi ni Dia lain dengan Arab lain. dia lain, Sangat lain. Tulisan Jawi ni adalah tulisan untuk tulisan khusus untuk bangsa kita Melayu, di tanah Melayu ini. Dan dia sebenarnya harus dipelajari. Walaupun kita belajar tulisan Jawi dulu pada zaman sekolah. Ya. Berlainan dengan tulisan Jawi yang ada zaman sekarang. Ya, sebenarnya Ustaz, saya pernah belajar. Ya. Serius, saya pernah pandai menulis. Ya, pernah pandai lah. Pernah pandai. Okey. Dan alhamdulillah bagusnya masih boleh baca sampai sekarang. Saya risau sudahlah hilang kemampuan untuk menulis itu sudah. Jangan sampai saya pula hilang pengetahuan untuk membaca Jawi. Tapi itu amat mustahil sebenarnya sebab dia ada kaitan dengan Al-Quran kan. Betul. Macam Ustaz sebut tadi itu mau belajar Arab senang saja. Kenal alif bata sampai ya. Yang lain-lain tu cukup. Itu asas dia. Asas dia kena ada. Jadi bahasa Jawi, tulisan Jawi pun sebenarnya bahasa tiada. Bahasa tak ada. Tulisan Jawi. Jadi kami sangat seronoklah sekurang-kurangnya Menteri Agama kita dapat letakkan satu hari. Betul. Untuk memperkasakan lagi lah. Yes, bukan memperingati lagi. Bukan memperingati mati sudah. Memperkasakan lagi tulisan Jawi. Dari dalam kalangan orang Melayu sendiri pun masih kurang lagi sebenarnya. Sangat kurang. Walaupun kita rasa macam seronok sudah ada orang Cina boleh tulis Jawi, ada orang India boleh tulis Jawi. Tapi Melayu memang majoriti tulis Jawi boleh. Tapi sebaik-baiknya kalau boleh semua sekali tahu tulisan Jawi dan kalau boleh angkat martabatkan semula. Kalau dan ada hari masih adakah utusan Melayu yang dalam tulisan Jawi? utusan pun sudah tertutup. Tutup sudah. Tak ada, bukan dibuka semula. Akan dibuka semula. Okey. Hari tu macam Tan Sri siapa yang dekat sebelah utara tu? Syekh Mokhtar. Syekh Mokhtar Al-Bukhari. Dia membeli syarikat. Tapi belum tahu lagi apa perkembangan dia. Belum tahu lagi. Kita doakan yang terbaik lah. Yes, sebab antara surat khabar, antara akhbar, media cetak yang implement betul-betul penulisan Jawi adalah utusan Malaysia. Dulu utusan Melayu. Utusan Malaysia. Jadi, okeylah. Hari ini pun topik kami, tajuk kami sengaja transform dia dalam tulisan Jawi. Ya, betul. Sama-sama kita memperkasakan juga. Membantu pihak kerajaan dan sumbangan tulisan itu tulisan itu disumbangkan khusus. Ada sumbangan kan? Iya, sumbangan. Okey, sumbangan tulisan itu adalah daripada Ustaz Fakrul. Saya minta juga sebenarnya orang rumah boleh juga menulis tu, tapi mungkin dia sibuk tadi. Ya, dia terlewat lagi dan sebagainya. Dia terlewat. Oh, dia dah tulis dah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan di hari Jumaat penghulu. Penghulu. Tahu lah sambungan dia apa? Segala hari. Ya. Si Asdar tahu juga Asdar. Hari Jawi. Hashtag Hari Jawi. Hashtag. Lupa letak situ hashtag Hari Jawi. Sebab mau hashtag Hari Jawi pun kena lah pakai tulisan Jawi. Tulisan Jawi, ya betul. Actually siapa tulis 016? Dia kongsikan ada satu post yang gunakan tulisan Jawi ni. Dia buat. Maknanya rakyat Malaysia juga mengambil inisiatif inilah pada hari Jumaat untuk menulis tulisan Jawi di Facebook, Instagram. Jadi dia macam semarakkan. Betul kan? Jadi yang dia tulis sebenarnya ini jangan lupa tengok siaran langsung YTV pagi ni jam 10. Pagi ni jam 10. Ingat setiap pagi. Pagi ni jam 10. Ya, pagi ni jam 10. Tulisan insya-Allah tulisan Jawi lah. Ya. Okey. Cantik sudah tu. Kita sesuaikan dengan hari Jumaat. Mudah-mudahan Jumaat yang seterusnya kita buat begitu juga. Betul. Kalau boleh hari ni sebenarnya kita mau tarik balik semangat kita di dalam bulan Muharram ni. Kita mau tahu ada sejarah yang tersirat sebenarnya. Ada yang perlu kita ketahui, yang perlu kita teladani di sebalik kisah 1 Muharram.
di sebalik cerita awal Muharram ini, sebab ia adalah sirah yang terus kita dapat kan, kita dapat pelajari sehingga hari ini, dapat ketahui. Dan beruntungnya kita di Malaysia, kita memang letakkan satu cuti yang umum, cuti umum kepada rakyat Malaysia, supaya kita menghayati hari yang bersejarah ini. Bukan meniduri, tidur saja di hari satu Muharram tidur satu cuti umum kan? Bukan, kita sepatutnya menghayati kerana saya yakinlah di masjid-masjid, surau-surau mesti ada ustaz-ustaz yang memberikan ceramah, mesti ada tazkirah berkenaan dengan 1 Muharram. Cuma mungkin bezanya tahun ini mungkin berbeza sebab masih lagi dalam pandemik COVID-19 kan, jadi tidak ada perarakan, tidak ada majlis-majlis rasmi lah daripada kerajaan. Peringkat kebangsaan pun macam penganugerahan tokoh Ma'al Hijrah pun buat secara tertutup secara tertutup. Jadi ini yang kita mungkin ada berlaku di mana-mana masjid, di surau, madrasah dan sebagainya, tetapi kita tidak dapat paparkan sebab kita menghormati keputusan Kementerian Kerajaan, Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tidak membuat program secara terbuka yang melibatkan perkumpulan yang ramai untuk membendung lagi lah COVID-19 ini. Jadi untuk menyampaikan pula kepada warga Sandakan sudah tahu benda tu tidak dapat, apa kata kita kongsikan di hari Jumaat ni secara online. Tidak ada masalah dengan Kementerian Kesihatan. Tidak ada, sebab kita memang digalakkan untuk memanfaatkan sepenuhnya platform digital itu. Sampaikan apa saja daripada kehidupan kecil sampai ke umur yang seusia lanjut macam mana pun kita boleh kongsikan di dalam platform digital. Betul. Jadi hari ini topik dia satu sirah Nabi 1 Muharram. Actually bukanlah kita meletak dia sebagai 1 Muharram, tapi dia boleh berlaku di sepanjang bulan ini. Betul banyak. Jadi untuk ketahui lebih lanjut, sebenarnya kita mau tanya Ustaz. Nak tanya sudah. Kita tarik balik tajuk yang ketiga tu pergi ke depan sekejap. Kita mau tahu sebenarnya apa yang paling sesuai sebenarnya permulaan ataupun asasnya orang kena tahu 1 Muharram tu dan dikaitkan dengan sirah Nabi. Baik. Itu soalan dia panjang lagi. Lebih kurang itu saja. Sebab kalau ikut lagu tahu sudah 1 Muharram detik permulaan penghijrahan. Tak nyanyi semalam tak nyanyi. Dia cuma sebut saja. Dia sebut saja. Kira cuba bawa tahu. Dia cuba bawa 1 Muharram detik ni turun. Sebab dia tak pernah nyanyikan lagu tu. Mungkin zaman muda-muda dulu, budak-budak dulu pernah teman sekolah kita yang lagu tu. Jadi Ustaz, apa sebenarnya? Ada sudah kan? Right. Kita namakan sebagai 1 Muharram ini ataupun Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah 1 Muharram ini diambil bersempena dengan penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Ni cerita semua kita tahulah. Kita belajar daripada sekolah, daripada Madinah, daripada Mekah. Lirik lagu tu pun tahu sudah. Dah lirik lagu pada tu. Saya pun dah lupa dah lagu tu. Jadi yang pertamanya saya nak menekankan bahawa ini adalah penghijrahan, bukan pelarian. Seperti yang dikatakan ada seorang YB kita, ahli politik kita sebelum ini mengatakan ini sebagai satu pelarian. Sebenarnya ini bukan satu pelarian. Nabi kita tak lari. Ayat itu memang sangat tidak kena. Sebab apa? Sebab Nabi pernah berkata kepada kota Mekah. Nabi kata, wahai Mekah, sekiranya aku tidak diarahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah, nescaya engkaulah satu-satunya tempat yang aku cintai. Nabi pernah bercakap macam tu. Maknanya ini adalah arahan daripada Allah. Bukan Nabi saya saja nak lari, takut tak. Nabi kita tak takut. Takkan Nabi kita penakut? Tidak, mustahil. Sebab mustahil bagi seorang Nabi. Jadi kisah penghijrahan itu adalah berlaku pada hari yang di mana malam tersebut tersebarnya berita bahawa Muhammad SAW ini bakal dibunuh. Puak-puak kafir Quraisy telah melakukan mesyuarat. Kalau bahasa Sandakan dia panggil meeting. Orang Sandakan panggil meeting kan? Itu Jawa. Dah buat mesyuarat dan bersepakat untuk mengupah pembunuh-pembunuh upahan untuk mencari Muhammad dan dibunuh. Zaman tu sudah ada pembunuh upahan. Zaman itu pembunuh upahan dia sangat hebat. Sangat hebat. Ada satu orang yang hebat, sedikit saya ceritakan nama dia. Macam saya tahu. Tahu tapi dah pernah. Kalau saya tahu yang lain keliru. Biar Ustaz bagi tahu supaya jangan keliru. Jadi pada malam tersebut Nabi Muhammad SAW bersama dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah di dalam rumah Nabi lah ketika itu. Sebahagian besar sahabat yang lain telah pun berhijrah.
Nabi dah arahkan hijrah awal-awal. Dah arah hijrah awal-awal. Ada tim awal yang gerak. Betul. Gerak untuk bagi tahu orang di Madinah bahawa Nabi bakal pergi ke Madinah. Satu berita gembira. Kan? Berita gembira bagi penduduk Madinah lah. Malam tersebut, bila dah tersebar berita itu, Ali cakap apa kepada Rasulullah? Ali kata, wahai Rasulullah, nyawa kau dah terancam sangat. Katakan kalau pepatah Melayu bagai telur di hujung tanduk. Bila-bila masa boleh jatuh kan? Bila masa Nabi boleh dibunuh. Ali kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, satu doa saja telah mencukupi untuk Allah angkat gunung Uhud, jatuhkan atas, timpakan atas kafir Quraisy. Itulah pernah dengar cerita kan? juga pasal gunung Uhud tu. Kemudian Ali kata Allah boleh datangkan angin yang boleh meratakan seluruh kota Mekah dan kaum kafir Quraisy. Maknanya datangkan azab kepada umat ketika itulah. Satu doa ni kita pun yakin Nabi kalau doa confirm Allah bagi confirm Allah perkenankan, Allah akan makbulkan permintaan tersebut. Tapi apa kata Nabi? Nabi kata, wahai Ali, Musa telah menggunakan satu doa itu ketika Fir'aun ditenggelamkan dalam laut Merah. Nuh telah menggunakan doa itu, Soleh telah menggunakan doa itu, dan beberapa orang lagi Nabi yang Muhammad sebutkan, mereka telah menggunakan doa itu. Tapi aku simpan doa. Satu doa tu aku simpan, Nabi kata. Betul, di mana disimpan doa tu? Jadi Ali kata, kenapa simpan? Rupa-rupanya untuk apa? Rupa-rupanya Rasulullah kata, satu doa ini aku simpan untuk hari akhirat nanti sebagai pertolongan ataupun syafaat kepada umat. Sebab itulah kita satu-satunya umat yang mendapat syafaat ataupun pertolongan daripada Nabi Muhammad SAW ketika di hari akhirat nanti. Itulah kisah dia. Salah satu daripada kisah dia, daripada perkataan doa tu tadi. Betul. Panjang lagi cerita. Panjang lagi, belum berhijrah lagi ni. Baru bersembang dengan Ali je dekat rumah. Ali yang request supaya minta doa tu kan. Betul, Ali yang request. Tapi Nabi tak nak. Nabi kata, aku simpan doa ini untuk umat aku di hari akhirat nanti. Kemungkinan kita tak tahu, na'udzubillah min dzalik, kita akan masuk ke dalam neraka. Tapi pada hari tersebut, kalau hari itu kita ketika di dunia kita ada banyak mengingati Allah, banyak berselawat pada Nabi Muhammad SAW, ketika itu nantilah Nabi akan kenal kita. Amru jangan terkejut bila di hari akhirat nanti Rasulullah jumpa Amru, Rasulullah akan kata, Amru, walaupun kita tak pernah bersua. Sebab apa? Sebab selawat-selawat kita di atas dunia ini dihantarkan kepada Rasulullah. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat dihantarkan live kepada Rasulullah. Malaikat akan kata, wahai Rasulullah, umat kau nama Amru sedang berselawat. Ditunjukkan Allah SAW. Jadi jangan terkejut di hari akhirat nanti Rasulullah kenal kita. Jadi macam mana nak Rasulullah kenal pada hari akhirat? Banyakkan selawat pada Nabi Muhammad SAW. Dan tuntutan itu dituntut pada hari ini. Hari ini untuk hari-hari lain tidak dihantar secara live kepada Rasulullah. Dihantar kemudian. Hari Jumaat dihantar secara live kepada Rasulullah. Kita selawat Allahumma salli ala Muhammad, malaikat hantar kepada Rasulullah. Rasulullah nampak siapa yang berselawat pada dia. Itulah cara Rasulullah. Ulama-ulama kita kata cara Rasulullah untuk mengenal umatnya nanti di hari akhirat. Kemudian, ya, itu salah satu. Ada dua sudah kita dapat poin daripada sirah awal Muharram ni. Satu berkenaan dengan doa dan satu lagi berkenaan dengan selawat. Jadi daripada situ sebenarnya ini pengajaran yang kalau kami sendiri saja bercerita untuk warga Sandakan di dalam platform begini mungkin tak berapa sampai. Ataupun menunggu yang lain-lain untuk bersama dengan YTV mungkin lambat. Jadi bersyukur juga kehadrat Allah sebab YTV didatangi oleh seseorang yang sudi bersama membentuk pasukan dan kita rasa ada sangat besar hikmah dia dan kita boleh kongsikan secepat ini. Alhamdulillah. Dia sebenarnya apa yang saya katakan hari ini semua kehendak Allah. Sebab saya tak ada rancang, saya tak ada baca buku, saya tak ada buat persiapan apa-apa pun. Sebab semalam agak sibuk juga. Jadi apa yang saya keluar daripada mulut saya ini semua kehendak Allah untuk warga Sandakan. Dan kalau dia sampai atau tidak sampai sekalipun itu adalah kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Kalau macam kru kita tadi sudah gesek-gesek mata begitu, nangis kan ngantuk? Saya rasa macam yang kedua tu. Yang pertama yang kedua. Oh, yang pertama. Yang mengantuk tu yang kedua. Ya, yang mengantuk yang kedua. Salah kan? Salah. Macam betul je tu. Dia sampai maksudnya. Saja gurau.
Sebab Perjalanan perjalanan dengan si Asdar kamera ni. iya, kamera ni di belakang tu kan. Jadi sebab tu kami berada di depan kamu semua. Ya. Jadi kita tidak mau terlalu cerita tu terlalu mendatar walaupun seronok, tapi belum lagi Rasulullah berhijrah. Belum hijrah lagi. Belum lagi, sudah 2 poin yang kita boleh semat. Nanti kita akan update, kita tengok apa poin yang paling sesuai. Ya, Dan kita sambung balik apa kesudahan kepada perjalanan tu selepas permintaan dan sebagainya. Selepas Ali mintakan perkara tersebut, Rasulullah telah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Maka Rasulullah kata pada Ali, wahai Ali, baring di katil aku. Okey. Rasulullah suruh Ali cerita tu. baring di katil Rasulullah dan diselimutkan dengan selimut yang berwarna hijau. Okey, teruskan. Diselimutkan dengan selimut berwarna hijau, hadiah daripada orang Yaman. Yang dalam kitab sirah lah. Secara detailnya diceritakan begitu. Okey. Kita tengok keimanan para sahabat. Kita dah tahu Rasulullah akan dibunuh. Contohlah, saya dah tahu ada orang datang nak bunuh saya. Saya kata kat Amru, saya nak lari, Amru tolong baring kat kaki. Mana boleh? Tahu-tahu kau tu baring mestilah mati kan, kena bunuh kan? Nampak begitu bro. Jangan begitu. Jadi keimanan Ali, Ya. menantu Rasulullah SAW dan juga sahabat Rasulullah ini, dia sanggup untuk baring di kastil Rasulullah. Walaupun tahu nyawa adalah sebagai, ya betul, nyawanya dipertaruhkan untuk Rasulullah, tapi dia yakin dengan perjuangan Rasulullah. Selepas diselimutkan dengan selimut berwarna hijau, Rasulullah pun nak bergerak keluar, nak keluar daripada rumah. Hijrah lah terus. Nak berhijrah kan? Sebelum tu nak pergi satu tempat dulu sebelum berhijrah. Baru nak selak pun langsir. Okey. Rumah Rasulullah telah pun dikepung oleh kaum kafir Quraisy dan juga pembunuh-pembunuh Uhud. Kerana apa? Kerana ganjarannya sangat besar bagi mereka yang membunuh Muhammad. Dikatakan diganjarkan sehingga 1000 ekor unta. Saya 10 tadi 1000. 1000 ekor unta. Satu ekor unta sekarang harga dalam RM6,000. Kalau 1000, Macam sapi, macam 6,000 kali 1,000 berapa? 6 juta. 6 juta ringgit yang akan diberikan, ataupun 600,000. Aku salah kira ke? Tolong kira. 6,000 kali dengan 1,000. 100. Kali 1000. 1000 ekor unta kali RM6,000. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juta. 6 juta. 1000 ekor ke 100 ekor? 1000 ekor ekor. unta. Ya. 1000 ekor unta. Jadi ikut duit Malaysia sekarang ni, Dan zaman itu pula zaman tu pula lagi tinggi. lagi tinggi. Kalau zaman sekarang duitnya adalah 6 juta ringgit Malaysia yang diberikan ganjaran kepada mereka yang dapat membunuh Rasulullah. Bila Rasulullah tengok rumah dah kena kepung, tapi Rasulullah nak keluar juga sebab perintah dah diberikan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian Rasulullah ajarkan kita satu doa. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Sekiranya kita berada dalam keadaan terancam, contohnya macam orang-orang perempuan, mana tahu kerjanya membuatkan dia balik sehingga waktu maghrib, lewat malam dan sebagainya, dan berasa terancam, boleh amalkan doa ini. Juga yang lelaki lah, bukan untuk doa perempuan saja. Yang lelaki pun boleh jugalah guna. Macam Asdar kan? Boleh si Asdar, boleh saja guna. Dia balik malam ni. Ya, balik malam selalu kan? Jalan kaki. Kalau rasa kaki tu rasa macam ringan-ringan betul, dia lari. Ya, betul. Jadi dia kena amalkan doa ni. Apa doa dia? Surah Yasin. Oh, dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin ayat yang ke-9. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Apa kata Allah? Waj'alna min baini aydihim. Maksudnya dan kami jadikan di antara kedua tangan mereka. Maksud kedua tangan mereka ini adalah bahagian hadapan. Okey. Itu menariknya bahasa Arab dalam Al-Quran. Di antara dua tangan. Kita kalau di antara dua tangan ada apa kan? Ulama tafsir mengatakan di antara dua tangan inilah bahagian hadapan. Sebab apa ulama kata bahagian hadapan? Sebab ayat selepas itu wa min khalfihim, dan dari belakang mereka sadda, satu penghalang atau tembok. Fa aghshaynahum, kata Allah, maka kami lalaikan mereka. Ada setengah tafsir mengatakan kami tidurkan mereka. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak dapat melihat. Maksudnya begitu, doa itu dapat melindungi Rasulullah pada ketika Iya betul, ketika itu dengan doa itu Rasulullah pun, tapi Rasulullah
dengan yakinnya. Itu masalah kita sekarang. Kita tahu bermacam-macam doa, Betul. tapi kita tak betul-betul yakin. Nak cerita yakinnya Rasulullah, ketika habis saja doa tersebut Rasulullah baca, Rasulullah buka pintu, Rasulullah berjalan tanpa ada menyorok ke, takut-takut ke, tak ada. Terus berjalan sehingga Rasulullah boleh ambil pasir, boleh taburkan di atas kepala-kepala mereka. Begitu yakinnya Rasulullah dengan doa. Jadi gunakan ini untuk kebaikan lah, jangan gunakan untuk keburukan. Contohnya kita bangun tidur, bangun 8.30 kan, patut masuk office pukul 8. Baca doa itu depan office, wajah Allah ni, biar bos tak nampak. Rupanya dia sudah sampai kononnya. Rupanya konon dia dah sampai. Gunakan untuk kebaikan lah, gunakan untuk kebaikan. Ataupun bila sudah tahu doa tu, balik malam mau lari, ya, tapi betul. sebab tidak yakin, yang terpacu dari mulut apa? Alibat. Mana sudah doa tadi? Ayat berapa? Ayat 9, surah Yasin ayat 9. Boleh diamalkan. Wajah begitu, wajah anda sampai alibat. Allah memberikan fi barakah kita sampai nak. Pun boleh juga. Ada satu video saya tengok dia. Ya. Kan dia baca doa makan. Ambil pasir bukan buang. Salah doa. Patut tersilap. Silap pula. Enggak pasir ni. Aku rasa aku tersilap waktu tadi. Saja gurau-gurau di sini. Ya, itu poin yang ketiga lah. Poin yang ketiga. Dengan doa tersebut. Dan selepas Rasulullah dapat melepasi halangan tersebut, Rasulullah terus pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Rasulullah yang paling rapat, sahabat yang paling rapat, kerana Rasulullah dengan Abu Bakar ni kawan lama daripada kecil lagi. Pada zaman Rasulullah masih jaga kambing, nak pergi tengok konsert sama-sama. Nabi dulu dengan Abu Bakar pernah nak pergi tengok konsert, tapi dalam perjalanan Nabi tertidur. Allah jaga Nabi. Kejut-kejut Nabi tak bangun. Dia orang pergi lah, balik Nabi bangun. Ini kisah sebelum kenabian lah, kisah-kisah sirah sebelum kenabian. Allah jaga Nabi. Jadi pengenalan Nabi Abu Bakar ni lama. Jadi mereka rapat, sangat-sangat rapat. Tapi saya ambil sedikit, walaupun dia punya perkataan, kalau orang salah tafsir, dia boleh pergi kepada macam perkataan pelarian tadi. Ya, betul. Okey. Lepas tu kita gunakan perkataan konsert tadi. Kalau orang silap, memang itu adalah bahasa yang paling mudah. Bahasa yang mudah. Fahami. Mungkin ada hiburan di sana. Ya, betul. Dan bagusnya Rasulullah tertidur. Itu sebab Allah jaga dia daripada awal. Sebenarnya kita boleh ambil pengajaran juga daripada situ. Kalau kita dengar ada kawan yang mengajar untuk kita pergi tempat yang kita rasa hati ni berat mau pergi, tidur. Tapi disebabkan kawan, kita buat sendirilah. Allah, aku tidur ya Allah. Tidurkan aku ya Allah. Dah bayar. Tapi kalau boleh kita tahu sudah, dengar sudah cerita ni, kalau boleh kita amalkan sendirilah. Ya, betul. Takkan kita boleh push awal lagi ni. Malah masih muda dia bilang. Jadi tapi bukan nak mengatakan hiburan itu tak boleh. Ya, bukan. Kerana ada satu peristiwa pula. Aisyah pergi ke satu majlis perkahwinan. Ya. Rasulullah tak pergi masa tu. Ataupun Rasulullah balik awal. Saya tak tahu benda ni. Kemudian Rasulullah tanya pada Aisyah, masa majlis perkahwinan tadi ada nyanyi-nyanyi tak? Aisyah kata tak ada Rasulullah. Kenapa tak menyanyi Rasulullah? Jadi hiburan, ada juga hiburan yang dibolehkan. Maksudnya ketika majlis perkahwinan untuk meraihkan tetamu, melahirkan rasa gembira dengan berhibur. Hiburan yang ada batasan. Ada batasan. Ya. Jadi ada pengajaran, ada poin tambahan tadi. Ini saya selitkan sedikit. Kalau mau kita sendiri cuba untuk elakkan diri daripada pergi ke tempat begitu. Kalau Rasulullah, hebatnya Rasulullah sebab senang betul. Allah jaga. Begitu. Ya. Jadi kita pun Allah jaga. Cuma tidaklah seperti Allah jaga Rasulullah. Siapa kita nak banding dengan Rasulullah jauh. Tapi kita boleh ikut apa yang Rasulullah pernah buat, dan kalau boleh kita boleh contohi yang setinggi mana yang kita mampu. Betul. Begitu. Jadi yang ini belum hijrah lagi. Belum sehingga lagi. Rumah Abu Bakar dulu. Tak sempat cerita politik ni kan. Oh ya pula kan bila sebut begitu kan. Jadi kita rasa ada part luar kan. Mungkin. Kita stop di sini dulu. Kita cukup dengan 3 pengajaran, 4 pengajaran yang kita dapat hari ini. Tetapi inilah yang sebenarnya kalau kita dengar daripada khutbah ataupun kita dengar daripada ceramah tazkirah berkenaan dengan perjalanan Ma'al Hijrah ni, sebenarnya terlalu panjang kisah dia. Dan macam saya tadi, bila Ustaz cerita, inilah rupanya cerita dia. Semua ni cerita ni kita dah tahu dah. Pernah dengar. Semua kita dah tahu zaman kecil-kecil, masa sekolah kita dah belajar. Cuma cerita itu tak bersambung, tak bercantum. Hari ni kita nak cantumkan jadi satu cerita. Rupanya dia dalam satu perjalanan. Ya, betul. Jadi sebab itulah macam mana bagusnya juga Menteri Agama kita ni,
dia boleh kembalikan tulisan yang pernah dibanggakan oleh bangsa Melayu sebelum ni, tulisan Jawi. Dan begini juga cerita yang kita kata dia sebenarnya kalau sentiasa diberi peringatan, manusia ni selalu lemah kan. Betul. Dia mau sentiasa dikasih ingat, kasih nasihat, baru dia boleh datang balik kebaikan. Lebih-lebih lagi orang lelaki. Kenapa orang lelaki diwajibkan untuk solat Jumaat? Kerana hati orang lelaki ini paling sekurang-kurangnya satu kali dalam seminggu harus diberi pentarbiahan, harus diberi ceramah. Sebab itu orang lelaki diwajibkan solat Jumaat dengan khutbah, bukan duduk luar masjid makan pisang. Dan ataupun cendol di Fatruk tu sana. Ya. Fatruk. Bukan Fatruk, food truck. Astagfirullah. Tadi hari Jawa. Hari Jawa. Ini Jawi. Ini Fatruk. Fatruk. Di mana terbanyaknya, Masya Allah. Bukan Fakruk. Bukan. Food truck. Di luar tu ada orang jual cendol. Betul. Ada yang jual jagung konco, ada yang jual macam-macam. konco. Memang tengok mesti tu perut memang tengah. Jadi itulah orang lelaki ni memang dalam masa satu minggu kena isi hati dia, diisi dengan perkara rohani. Nanti yang kita bawakan di YTV lah, segmen rohani ini adalah untuk mengisi hati lelaki dan wanita di luar sana. Kerana kalau hati ini tidak diisi, dia kosong. Kalau dia kosong, masalah. Dari situlah timbul dia. Sebab tu juga ada tuntutan di dalam Islam supaya solat Jumaat tu tidak boleh ditangguhkan sehingga 3 minggu betul-betul. Boleh jatuh kafir. Orang lelaki yang meninggalkan salat Jumaat dengan sengaja 3 minggu berturut-turut kafir. Nauzubillah min dzalik. Jadi beringatlah wahai lelaki di luar sana, beringatlah wahai follower lelaki yang beragama Islam khususnya. So kita rasa di YTV ni ada pengikut, ada follower daripada bukan Islam. Betul. Jadi apa yang kami sampaikan ni adalah peringatan kepada seluruh secara umum. Boleh terima dan apa yang kita boleh kongsikan setiap hari Jumaat beginilah kita sesuaikan dengan kaum majoriti, rakyat majoriti di Malaysia ini. Tetapi di Sabah ni uniknya memang dia pelbagai kaum. Betul, saya sebut betul macam tu. Sebab saya orang ni yang suka berkawan dengan berlainan jenis. Bukanlah maksudnya dengan alien, dengan hewan sebagainya. Berlainan kaum. Ya, kan saya ada kawan Cina, kawan India, kawan Arab, kawan Pakistan, Bangladesh. Kami pernah berpeluang berkawan dengan orang Arab, Bangladesh. Pakistan ada di sini. Ada di sini. Bangladesh ada. Pakistan ada, Bangladesh pun ada. Semua di situ. Semua ada, Arab pun ada. Jadi kita raikan kemajmukan ini di Malaysia dan di Sabah khususnya. Betul. Jadi itu antara sedikit lah yang kita boleh kata kongsikan kepada warga Sandakan di hari Jumaat ini dalam suasana masih lagi hijrah, masih lagi awal Muharram, baru 2 Muharram hari ini, 21 Ogos. Dan hari ini sebenarnya ada hari yang kita mau tahu tentang perjalanan politik. Betul. Di Sabah. Kita masuk semula kepada politik sekejap. Ya, masa 10.40 dah. Kalau ikut pada tim yang YTV kongsikan, dia bilang kalau boleh rujuk di dalam satu page ni, Satu Sabah. Satu Sabah Di Satu Sabah kemungkinan besar orang memang akan buat live. Oh, Sabah pun ada live juga. Ada live daripada mahkamah. Sebenarnya awal ni pun ada buat, TV channel lain pun ada buat. Berkenaan dengan kes saman TYT itulah. Ya, macam pagi-pagi tadi saya sempat tengok daripada awal ni. Ya. Dia update berkenaan dengan keputusan mahkamah berkenaan dengan kes TYT ni akan diketahui hari ni. Tapi saya rasa macam saya sudah pergi di situ, saya tidak dapat. Tapi adakah perkara itu memberi kesan kepada pilihan raya negeri? Kerana SPR telah pun menetapkan tarikh. Ya. Kan? Sebenarnya SPR ada sebut kalau anda silap sebelum ni. Sebab apa? Dia kata itu kes perbicaraan yang masih berjalan dan akan diketahui pada 21 bulan hari ini. Tetapi SPR sudah membuat ketetapan mesyuarat berlangsung pada 17 hari bulan. Betul. Jadi selagi keputusan itu belum dikeluarkan, belum ada pertuduhan ataupun belum ada keputusan lah daripada kes perbicaraan tersebut, SPR jalankan tanggungjawab. Dan perubahan itu bergantung kepada mahkamah lah, keputusan hakim macam mana. Jika keputusan tersebut memihak kepada tidak boleh dibubarkan, maka tidak adalah pilihan raya negeri, begitu? Itulah itu. Jadi kita mau tahu pening lagi. Itu keputusan yang kita tidak pernah lalui sebelum. Betul. Kita tidak pernah tahu. Jadi kita tunggu sama-sama hari ini keputusannya. Ya, kalau boleh sebenarnya kami mau kongsikan dia secara live kalau ada ni siaran langsung sidang media. Mungkin kita akan sharekan di YTV. Ya. Boleh stay tune.
Oh, di dalam Borneo tu dia. Okey, mungkin kita akan sambungkan kemudian. Ya. Saya tahu kita punya gadget ni tidak boleh tengok live tu kan? Tak boleh. Jadi kita akan kongsikan nanti Ya. sebab memang ada live dan di Borneo tu dia kita tengok. Oh, tak boleh juga. Kita kena gunakan satu tempat lain. Di sini agak slow rasanya. Jadi kemudian kita akan bagi link ataupun kita akan sharekan video itu. Dan saya rasa sempat kalau kita follow. Kalau tengok pada live tadi, dia belum start lagi. Betul. Kemungkinan pukul 11 juga, jadi kita boleh kongsikan live Mungkin gitu dia terus. pergi pada lepas Jumaat. Sebab ni hari Jumaat kan? Ya mungkin juga takkan mesti habis apa? Takkan tak Sabah solat Jumaat awal juga solat kan? Jumaat tadi kan. Mungkin Kemungkinan besar akan disambung lepas solat Jumaat atau tengok saya nanti habis kita live. Kalau dia masih bersih dan masih live, kita kongsikan dia punya live terus di pada page YTV, dan jika tidak kita kongsikan link dia salah. Ya, betul. Tapi stop dari situ sebab kita tak dapat ulas. Kita tidak mau pandai-pandai. Kita doakan saja perjalanan ni biar dia cantik. Mahkamah betul-betul menjalankan tanggungjawabnya dan memberikan keputusan yang terbaik untuk rakyat negeri Sabah. Kalau enggak untuk rakyat. Daripada situlah keluarkan mengundi atau tidak. Di sinilah keputusan dia sebenarnya. Kerana telah keluar bibit-bibit, saya ada baca beberapa komen katakan bahawa ada rakyat-rakyat Sabah mungkin akan memboikot pilihan raya ini. Sampai macam tu sekali. Ya, kerana yang pertama mereka berasa terlalu kecewa dengan wakil rakyat sebelum ini yang melompat dan sebagainya. Ini kata peribadi mereka lah, bukan kata saya bukan orang Sabah. Ya. Dan ada juga yang ingin memboikot kerana takut ataupun khawatir dengan COVID-19 ini. Penularan COVID-19 ini. Mungkin pilihan raya ini boleh menjadi satu kluster yang baru. Itu yang ada kemungkinan. Sebenarnya Ustaz, kita pun sebelum minggu lepas kita ada buat survey yang simple saja survey. Kita bilang kalau mengundi nanti ni 26 hari bulan September ni, rasa-rasanya rakyat Sabah akan keluar ke? Sebenarnya sudah ada komen yang saya share di dalam Facebook, saya share di dalam WhatsApp, share di dalam Telegram. Sebenarnya ada jawapan dia sedikit, tidak terlalu banyak. Rata-rata orang tidak mau keluar. Bukan boikot perkataan dia, tetapi diorang bilang, diorang memang sudah menyampah. Sudah macam terasa perkataan yang paling sebahasa seangkatan dengan menyampah ni. Macam malas sudah mau keluar. Sebab diorang daripada pilihan raya 14 pilihan raya diorang lalui, begini cerita dia. Sudah diundi, penat-penat berbaris. Ini lagi lah musim Covid ni. Jadi diorang ambil kira dua sebab. Satu, Covid-19, yang kedua lompat. Dua perkataan, Covid dan lompat. Jadi bayangkan kalau diorang bersusah payah berdepan dengan risiko Covid-19, tiba-tiba calon yang diumumkan tu berjaya atau menang dalam berapa bulan saja atau beberapa hari. Sebab orang bilang pertentuan kerajaan Sabah ni diputuskan secepat itu. Lepas saya dapat keputusan, boleh umum sudah siapa ketua menteri lepas tu. Terus tiba-tiba kalau tidak cukup kerusi, ada lagi yang melompat. Jadi fobia sudah rakyat Sabah ni. Sebab itulah mungkin ada jawapan daripada Ustaz kata, bukan daripada peribadi, tetapi kita dengar, kita baca dan kita tengok sendiri. Kita scroll sekarang media sosial, senang betul dapat maklumat. Dan kita tengok sendiri keputusan yang diberikan oleh rakyat Sabah. Memang diorang rasa macam rasa semua terkilat, kecewa dengan kepimpinan negeri Sabah. Sebab kalau begitulah kesudahan dia, memang patutlah buat keputusan dari awal. Memang aku layak mengundi, aku sudah semak, aku mengundi di sini. Tapi malas banget. Diorang tak mau sudah. Jadi kemungkinan besar perkataan boikot itu ada, tetapi secara tidak langsung sebab diorang tidak mau. Dan diorang ada hak. Ada bilang pengundi ada hak, inilah hak pengundi, dan diorang tidak keluar mengundi. Tapi kita sebenarnya pun menyarankan untuk mereka keluar mengundi. Kalau boleh jangan buat keputusan begitu. Sebagai tanggungjawab kepada negeri. Ada juga jawapan dia. Sebab itu saya kata majoriti kata tidak mau keluar, tetapi ada jawapan dia bilang kita macam mana sekalipun tunaikan tanggungjawab. Kalau tidak nanti orang anggap rakyat tidak mau pemimpin. Betul. Jadi kalau boleh be positif, kita tunaikan tanggungjawab. Dengan COVID-19, saya yakin Kementerian Kesihatan akan melakukan SOP yang betul-betul ketat. Sebab itulah kos bajet pilihan raya, dana pilihan raya negeri ini sehingga 186 juta. 186 juta. Kalau bagi YTV tu juta. Tapi bajet yang besar melibatkan kos yang berkait rapat dengan SOP. Ada juga rakyat yang marah. Ada juga dengan 186 juta. Yang dapat itu.
dianggapkan terlalu besar. bukan terlalu besar lah, telah membazirkan duit Oh ya. rakyat. Jadi maksudnya kalau bagusnya kalau disalur ke sini. Ya, bukanlah maksudnya tak payah ada pilihan raya, sebabkan ada tangan-tangan yang melakukan onar sebelum ini sehingga menyebabkan pilihan raya. Kata mereka lah. Jadi dana itu terpaksa dikeluarkan untuk melakukan pilihan raya. Oh betul. Alangkah lebih baiknya jika dilakukan untuk membantu lebih-lebih rakyat negeri Sabah ini yang sekarang tengah zaman PKP. Macam kami. Ya, Banjir lagi, salur pergi parit, nak kerja susah. nak keluar pun susah. Ya, yang kerja kena berhenti kerja, nak berniaga tak boleh dan sebagainya. Jadi itulah orang berkira 186 juta. Ya. Dia bilang kalau bagi YTV kan best. Ya. YTV akan wujudkan peluang-peluang pekerjaan. Ya, kita akan buat kilang. Kita akan menghasilkan kilang YTV dan banyak YTV akan lahir. Ya, Gitu. banyak nak buat puluh TV banyak-banyak. Itulah. Memang tak logik kan bagi YTV. Next, seterusnya kita akan membincangkan berkenaan dengan Apa lagi? Bom Mokhtar. Ya, apa perjalanan? Apakah kisah? Apa sebenarnya cerita ni? Rentetan daripada kisah semalam Dan kemarin ya. berkenaan dengan hari pertama sudah disebut YTV pula. Bom Mokhtar Barisan Nasional, Presiden UMNO ataupun pengurus Barisan Nasional Pusat Dato' Sri Zaid Amidi memang telah melantik Dato' Sri Bom Mokhtar Radin sebagai Ketua Jentera Pilihan Raya Negeri Sabah. Dan kemudian sehari selepas itu wujud sekumpulan UMNO bahagian diketuai oleh Dato' Sri Rahman Dahlan yang menganggap pelantikan ini tidak sesuai kerana dianggap sebagai satu penghinaan kerana masih lagi ada kes yang berjalan di mahkamah, kes aktif yang berjalan di mahkamah dan dia dianggap sebagai cubaan. Ya, lebih kurang ini adalah bunuh diri dia. Sebab ibarat memberi peluru kepada musuh dan senang-senang musuh akan gunakan untuk tembak dia. Betul. Dan penyelesaiannya tetapi bila ditanya semula kepada Dato' Sri Bom Mokhtar kata cool down, relax. Dan Dato' Sri Ismail Sabri juga ada sebut sebagai MT, dia bilang kita patut melihat kepada parti, peranan parti, jangan terlalu bersifat peribadi. Betul. Sebab seolah-olah ada kepentingan peribadi di situ. 11 kenapa tidak semua? Betul. Mungkin ada salah faham ataupun maklumat yang salah diinterpretasi oleh beberapa pihak. Dan apapun kita bersetuju dengan pendapat YTV sebelum inilah mengatakan bahawa masalah dalaman ini jangan dibawa keluar. Ya, betul. Masalah cerita di dalam saja. Masalah dalam kain jangan bawa keluar. Ustaz sudah nampak rupanya YTV ada bagi sedikit. YTV ada bagi pandangan. Pandangan itu memang tepatlah. Kerana masalah yang kecil ini dibawa keluar akan menjadi senjata untuk orang lain. Ya, betul. Untuk terus menghentamkan Barisan Nasional dan YTV khususnya nanti. Kenapa YTV pula? Sebab YTV keluar kenyataan tu. Kita natural. Oh, kita natural. Oh, ya. Lupa yang YTV ni natural. Kita tak ada menyokong mana-mana parti politik. Serius, betul tu. Jadi betul lah sebenarnya kalau isu dalaman baik selesaikan secara dalaman. Jangan kita tengok selepas disebabkan kita punya saya nak cakap dia sebagai satu matlamat peribadi. Betul. Tetapi disebabkan ada kenyataan daripada itu seolah-olah dia seperti ada mesej atau ada kepentingan sendiri. Disebabkan itu musuh tahu. Betul. Yang ada rupanya tidak setuju. Sedangkan UMNO dan Barisan Nasional adalah satu parti yang terlalu lama, sangat-sangat orang bilang biasa sudah dengan rakyat Malaysia, dominan betul. Tetapi disebabkan isu begini, sedangkan orang sebenarnya sendiri pernah bercakap sebelumnya. Apa-apa isu selesaikan secara dalaman. Betul. Mungkin masalah emosi sebenarnya. Manusia kita tak boleh lari pada emosi kan. Ya, betul. Dan penyelesaiannya bagaimana, bro? Penyelesaian dia Dato' Sri Anwar Musa Wali Kerti, Menteri Wilayah kita, dan Setiausaha Agung UMNO sendiri sudah mengadakan perjumpaan kemarin. Dah ada jumpa anda? Sudah sebenarnya. Petang kemarin dia jumpa sendiri dengan si Rahman, dia bilang. Rahman dalam bracket Dato' Sri Rahman Dahlan, MT UMNO berjumpa dan saya rasa ada keputusan daripada situ. Kita tengok dan dia katakan Presiden Parti juga kemungkinan ada singgah di sana untuk bersama-sama membincangkanlah perkara tersebut. Sebab baguslah diorang selepas ada yang hangat di luar, diorang sejukkan balik. Dan inilah yang
YTV katakan, selesaikan masalah dalaman, tak perlu dibawa keluar. Betul. Tetapi nasi sudah jadi bubur. Walaupun itu perkataan yang digunakan oleh Datuk Seri Rahman Dahlan, nasi sudah jadi bubur, tetapi isu ini sebenarnya bukan sudah jadi bubur walaupun sudah dikatakan di luar. Sudah di public, sudah diceritakan secara sidang media, memang umum sudah tahu, baru diselesaikan secara dalaman. Sayangnya. The damage was done. Sudah selesai. Jadi was done, orang nampak sudah kepincangan di situ. Betul. Baru kita tarik sejukkan sedikit. Tapi tak apalah. Profesional ada. Ini adalah warna-warni politik di negara kita. Betul. Jadi kita baca sedikit sebelum ini, Ketua Bahagian UMNO Sabah dan sekumpulan pemimpin itu membantah pelantikan. Itu sejak rupanya. Datuk Seri Bung Mokhtar Radin sebagai Ketua Jentera Pilihan Raya, berarti itu pada Pilihan Raya Negeri Depan. Tetapi Tan Sri Anwar Musa sendiri sudah mengadakan perjumpaan sebagai SU. Dia mengambil pendekatan itu sendiri untuk meredakan kemelut. Dia pun percaya, dia pun mengiyakan ini adalah kemelut. Betul. Sampai berlaku kemelut begitu, jadi dia bilang, please, jadi jangan bimbang, dia kata, kita akan selesaikan masalah keresahan Saudara Rahman. Dia sebut saudara, bukan Si Rahman. Saudara Rahman dan orang Sabah panggil Si Rahman lah. Kan? Si Rahman ini yang mana ada Saudara Rahman ni? Saudara Rahman dah gitu. Walaupun biasa kalau dalam WhatsApp ke apa, kalau orang tengok, Assalamualaikum saudara. Ada. Ada kan orang sebut saudara. Saudara-saudari ya? Saudari tak pasti. Kalau saudara biasa. Saudari Cikebum. Orang ada yang sebut tuan, ada panggil saudara, sahabat. Bos. Biasa orang Sabah panggil bos. Bos. Salam bos. Bosku gitu kan. Jadi yang ini dia bilang Saudara Rahman dan kawan-kawan di petang ini, mereka sebahagian datang rumah saya, Presiden Datuk Seri Ahmad Zahiri pun mungkin akan singgah. Ini dia bilang tu kan. So dia kata yang penting kita perlukan keputusan untuk rakyat menang, bukan satu keputusan orang itu menang untuk jadi ketua menteri. Dia kata itu. Sebab memang akan timbul persoalan banyaklah teka-teki. Betul. Banyak tanda tanya. Sebab bila dia sudah diberi kuasa, diberi mandat untuk mengetuai Jentera Pilihan Raya, ada 4 kriteria yang membolehkan dia membuat keputusan. Dan keempat tu adalah Datuk Seri Bung Mokhtar mempunyai kuasa untuk menentukan siapa ketua menteri daripada adun-adun yang menang. Jadi timbul isu di sini, timbul perkataan tu, yang penting kita perlukan keputusan untuk rakyat menang, bukan satu keputusan orang itu menang untuk jadi ketua menteri. Betul. Jadi di situ nampak sudah kalau Bung Mokhtar pun saya rasa tidak ada sebarang, mungkin dia takkan jadi ketua menteri. Dia tahu ke parlimen kan. Dia bertanding di Dun Lama. Dia sudah umum. Dia sudah isytihat, saya pun akan bertanding di Dun Lama. Ini Dun baru di dalam Parlimen Tindak Batangan. Dun baru kan? Yes, dia adalah ketua parlimen. Dia ada parlimen. Dia bertanding juga untuk Dun. Ada pecahan. Okey, selepas persempadan semula, Parlimen Tindak Batangan asalnya ada 2 Dun saja. Dun Kuamut dengan Dun Singkau. Besar pasal Tindak Batangan. Macam mana ada 2 Dun saja. Jadi betul itu. Tindakan yang baguslah. Tindakan yang bagus bila ada persempadan semula ada 3 Dun, dan Dun yang terbaru tu adalah Dun Lamak dan Datuk Seri Bung Mokhtar menawarkan diri untuk bertanding di Dun Lamak. Jadi bila dia menang di Dun Lamak, dia ada chance untuk menjadi ketua menteri. So timbullah isu-isu. Jadi itulah isunya. Ya, jadi nampaklah kan di situ. Jadi yang bagusnya apa? Perkara ini berlaku sekarang, bergaduhnya sekarang. Ya, betul. Berbanding selepas pilihan raya. Betul juga. Lompat lagi dan sebagainya akan lebih memberikan kesan. Tolonglah, ini akan memberikan kesan kepada rakyat. Betul. Rakyat makin hari makin susah. Takkan asyik cerita pasal politik saja kan. Bayangkan bahawa kalau ini bagus hikmahnya lah kan. Dia berlaku di awal. Macam YTV pun ada pengalaman berlaku di awal. Apa yang berlaku? Sebelum dia berkembang, memang sudah berlaku pergolakan lah. Sedikit kepincangan di situ kan. Dan pergolakan lebih bagus daripada kepincangan. Oh iya kah? Ya. Pergolakan lebih bagus sebab belum pincang lagi kan. Dia lagi. bergolak-golak saja, berombak begitu kan. Berlaku sedikit pergolakan, kita pakai itulah kan. Sedikit pergolakan dan kita atasi dengan bagus. Dan awal-awal sudah ada perletakan jawatan daripada wakil rakyat kami. Jadi Parlimen YTV hidup dengan sampai sekarang. Jadi dibarisi dengan dun-dun yang baru. Perjuangan ini seperti berlayar dengan sebuah kapal, bro.
Ya, Ya, mungkin dia rasa kapal YTV terlalu terombang-ambing, tidak stabil, maka dia pun abandon ship. Dia pun tinggalkan kapal, terjun. Dengan harapan boleh selamat apabila terjun. Mungkin dia akan selamat, mungkin tidak. Tapi ternyata kita di YTV masih selamat lagi. Alhamdulillah masih selamat lagi. Dan disebabkan pergolakan itu dan kapal itu goyang sekejap saja, dapatlah kami kawal 3-4 orang dari bersama-sama pula membantu YTV menampal lubang-lubang yang ada pada YTV untuk terus relevan kepada rakyat Sanakan. Tapi bukanlah peranan dia menampal lubang saya sebenarnya. Tapi memang kita tahu dia ada kelebihan. Yalah, tampal lubang lah. Tampal lubang lah. Bahasa ni kena sentiasa diperhalusi supaya tidak tersentuh. Kerana saya peminat Malik Tufat. Okey, Malik. Dia telah bermain dengan kata-kata kan. Jadi sama dengan kita punya Kerusi Almi juga. Kita peminat Malik. Jadi kita lebih pada permainan bahasa. Itu sangat cantik. Terus bersuara ke? Ya, bersuara nampak. Bila cerita pasal hip hop, dia akan terus bersuara. Situ lighting kami. Si Almi sudah bersuara, si lighting. Okey, right. Jadi dapat sudah kita perjalanan. Bom Mukhtar tu selesailah sudah. Redahlah sedikit. Ya, reda. Mungkin adalah sedikit hari ini mungkin ada perkembangan terkini. Mungkin kami akan cuba kongsikan nanti keresahan saudara Rahman diselesaikan. Okey, ni semalam. Apa lagi berita yang ada itu kita sama-sama. Biasanya kalau kita sudah kongsikan tentang politik, dan topik pun kita sudah kongsikan awal pagi tadi. Dan topik terakhir tu sebenarnya tanya Ustaz Fakrul. Sekarang pun dah pukul 11. Kalau hari Jumaat 1 jam memang tak cukup. Macam hari tu minggu lepas pada silap lebih kan? Kita buat 1 jam setengah. Betul-betul. Jadi apa? Selagi ada pengikut di luar sana yang ingin melihat, kita akan teruskan dengan konten. Mungkin ada persoalan yang ingin ditanya oleh warganet ataupun follower di luar sana, netizen di luar sana. Mungkin apa? Macam mana dia bilang tu cuba nyanyi lagu. Dah. Nyanyi lagu dah ada. Sudah dekat. Oh, nanti ada orang dah tiga siapa apa? Dah ada. Rugi lah sebab hari Jumaat ni kalau dengan Ustaz Fakrul tiada lagu. Nyanyi lagu terakhirku, lagu baru tu. Lagu si Syuib bersama dengan kau tengok siapa orang yang tidak betul ikut perkembangan lagu-lagu ni, muzik-muzik ni sampai begitu sekali. Mark Adam dengan si Syuib buatkan lagu terakhirku. Mereka mula membuat lagu itu, mencipta lagu itu berasaskan daripada pengalaman mereka menunaikan umrah pada 2018. Dan saya sempat berjumpa saya sempat berjumpa dengan mereka di sana pada tahun 2018. Hujung tahun bulan 11 ke bulan 12 gitulah. Orang di umrah. Jumpa di Madinah. Dengan Mak Adam sekali. Mak Adam dan Syuib dan keluarga lah bersama isteri. Kau ikut apa masa tu? Tak pasti. Tapi jumpa di sana. Jumpa di sana ya. Alhamdulillah. Biasanya ada orang dapat tunaikan umrah kan? Alhamdulillah. Jumpa pula Ustaz Fakrul. Jadi apa orang bilang? Semoga YTV berjaya masa tu. Dah. YTV belum ada lagi masa tu. 2018. Kamu tengok betul. Kita punya keinginan kan kalau bilang dapat bawa apa-apa. Orang bilang bila pergi sana, orang pesan selain daripada bahan-bahan shopping untuk membeli di sana berbelanja, bekalan yang dibawa ataupun permintaan yang dibawa oleh jemaah ni adalah doa. Minta tolonglah doakan kami di sini, mana tahu kami ada rezeki pergi ke sana dapat melangkah kaki. Bekalan yang paling baik untuk bawa ke sana apa, Abu? Bekalan yang baik. Allah ada beritahu dalam Al-Quran. Allah kata fatazawwadu, maka bawalah bekalan. Ini untuk haji dan juga umrah samalah. Wa khairuz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekalan adalah takwa. Yang itulah bekalan yang kurang bila orang kita pergi sana sekarang. Betul, takwa dah tak ada. Ada pengalaman sedikit bila pergi ke sana sebab kita punya perjalanan 8 jam kan 6 jam. Dengan apa tu? Naik terbang 9 jam. 8 jam setengah lebih kurang. Okey. Diorang sentuh dan ada satu tazkirah disampaikan oleh ustaz jemaah yang paling ramai masa tu. Dia kata yang selalu leka adalah subuh. Betul. Jemaah kapal terbang tak solat. Bila pergi sana sebab macam dah tahu lah 9 jam tu macam terlalu lama. Betul. Lebih kepada rehat dan makan. Jadi lepas tengok movie. Depan bukan depan skrin apa lagi, memang belakang seat tu saya kan tengok. Betul. Dan waktu solat tu, kenapa ditegur? Sudah pasti biasa berlaku. Sebab tu saya secara peribadilah. Bila ada atas kapal terbang,
saya memang akan sentiasa alert dengan waktu-waktu solat. Ya. Untuk kita bagi tahu. Kadang-kadang Pada Jumaat, betul. yang ikut kita orang tak biasa. Dia tak tahu. Kadang-kadang melintasi negara India. Negara India sekarang waktu apa dia tak tahu. Jadi kita yang mungkin ada pengalaman sedikit, kita lah kena tanggungjawab juga sebagai seorang mutawif untuk memberitahu perkara tersebut kepada jemaah. Ya, betul. Dan kemungkinan untuk warga sanakan kita akan buka boleh kelas ataupun kursus umrah satu dan Mutawif. kursus mutawif kursus pada mutawif. anak-anak muda yang mungkin InsyaAllah kita akan cuba ingin menjadi seorang realisasikan. mutawif. Ya, kita akan cuba. Sedang dalam perbincangan sekarang ni kita akan cuba dan wujudkan, realisasikan. kita realisasikan, kita akan bersama dengan Jain Sandakan Betul. ataupun mana-mana agensi yang berkaitan Ya. untuk memastikan kursus mutawif ini kita dapat jayakan disanakan. Betul. Serentak dengan kursus umrah. Betul. Sebab kita percaya terlalu rindu. Betul. Dan jangan lupa selepas kita dapat sematkan mesej tentang umrah dan mutawif ni, kita kena ingat yang Ustaz sebut tadi sebagai bekalan tu. Jangan Ya. sampai kita leka, sebab pengalaman saya di sana, saya tertinggal waktu itu sebab saya terperangkap di dalam bilik air. Tapi panjang cerita dia, saya tidak mau kongsikan. Sampai saya balik, saya betul-betul turun di sini, saya betul-betul weak masa tu. Sampai siap terus dihantar ke hospital Duchess of Kent. Macam mana boleh berlaku gitu? Nanti kita tamatkan siaran dulu dan kita kongsikan dengan Ustaz. Tapi sedikit poinnya, di bahagian belakang, tandas belakang sekali. Okey. Ustaz rasa di antara 3 tandas ni, Ya. tengah, depan dan belakang, di mana yang paling kuat goyang dia? Kalau terlanggar awan ke apa, paling kesat. Tak perasan. Orang tak rasa. So Ustaz biasa di tengah ke di depan? Saya mana-mana pun saya pernah duduk. Pernah duduk? Ya, kecuali dekat tempat pilot lah. Kalau dekat tempat pilot saya tak duduk sini lah, gaji dah besar, belagak. Ya. Betul. Kalau dia bilang mana-mana dia pernah duduk, sebenarnya dia beritahu dia tak pernah duduk di Tempat pilot. Tempat pilot tu kita Kokpit tu kita tak pernah duduk lah. Jadi tempat-tempat lain, business class pun tak pernah duduk lah. Saya pun biasa-biasa saja. Ekonomi class lah. Ya betul. Saya cuma kongsikan bila pramugari itu cakap, dia bilang, "Oh, kamu," dia tahu ada orang berkurung di dalam itu. Kamu pening ya, dia bilang. Okey, pening, and then dia bilang kalau boleh tak sedap perut, dia bilang di tengah-tengah, dia bilang. Dia cakap Melayu lah. Memanglah, Mas, Oh, naik Malaysia lah. Masa tu kami tak sempat ikut Saudi Airlines. Ya. Sebab yalah mau juga sebenarnya merasa. Ya. Tapi alhamdulillah lah. Tapi sebenarnya Malaysia Airlines lah Terbaik. seat yang terbaik. Ya. Dia punya kerusi yang paling selesa. Paling selesa. Pada saya lah, saya pernah naik Malaysia Airlines, pernah naik AirAsia, pernah naik Emirates, pernah naik Etihad, Saudi Arabia, Qatar Airways. Tapi Malaysia Airlines adalah seat yang paling selesa. Oh, hebat. Kalau Emirates Malaysia, we are Malaysia. Alah, Proud Emirates. we are Malaysia. Dia punya seat. Okey, jadi nanti kami akan kongsikan di situ Ya. apa sebenarnya pengalaman saudara Amru ni. Si Amru Iya. ni pergi New content lah ni. Anda tahu itu tak? Ini cerita belakang saja. Okey. Kami akan kongsi dengan Ustaz sebab Saya sedang pengalaman. mati rakam ya. Ya, jangan. Tapi dia orang tahu sudah kali. Oh, dia tahu sudah. Oh, sudah ke? Ya. Macam Kalau tahu sudah nanti cerita sama aku buat novel. Wow, best tu. Jadi itu baru pengalaman pertama sudah jadi Ya. begitu kan? Ya. Tapi yang pasti Ya. poin yang kita mau beritahu tadi tu, ya, so Jawa, Jawi. Ya. Tadi ada satu perkataan lagi. Yang ini pula Patruk. Patruk. Yang last kali ini tersyasyul lagi. Tapi lagi. poin dia adalah Ya. bekalan yang kita membawa di sana adalah takwa. Takwa. Sebaik bekalan itu adalah bekalan dia. Ya. Tetapi pengalaman saya untuk bawa pulang dan pergi itu sangat-sangat tercabar dan mudah-mudahan ada kesan sebenarnya di dalam diri dan yang lain. Betul. So kita akan bawa jadi dengan kursus yang akan kami cadangkan tadi itu, dengan 2 kursus yang kami cadangkan, mudah-mudahan kami berjaya bawa di dalam YTV. InsyaAllah. Jadi ada slot yang kita mau isi seling-seling ke apa? Tak ada Tak soalan. Ustaz? Tak ada soalan. Sebenarnya kalau tanya Ustaz, saya sendiri mau tanya. Nak tanya apa tu? Okey, RM1 je. Kalau kru tanya RM1. Oh, RM1. Kalau viewer tanya tak. Kita akan masukkan dalam tabung melodi nanti. Mudahkan sendiri. Ya. Tak panjang. Ya. Tapi kalau boleh Soalan biasanya memang tak panjang, Ya. jawapan panjang. singkatkan perjalanan hijrah tu tadi. Selepas jumpa Abu Bakar, Okey. di kesudahan yang pendek lah, orang bilang penghijrahan dari kota Mekah ke kota Madinah, dan orang bilang simpul kepada kisah satu hijrah.
Okey. Itu saja sebenarnya. Okay, saya cuba pendekkan dan padat. Sebab saya biasa cerita benda ni dalam bas ketika berada di Mekah dan Madinah. Jadi sepanjang perjalanan sambil menziarahi kawasan-kawasan tu kita akan bercerita perkara ini. Dan orang mudah faham sebenarnya dengan penjelasan Ya, yang panjang. dengan penjelasan panjang dan boleh melihat sendiri tempat-tempat tersebut. Itu pengalaman yang seronok jemaah umrah di sana lah. Jadi sebabkan cerita tu saya berceritakan dengan panjang sebab perjalanan tu panjang kan. Berapa jam pula? Kita kalau ziarah kawasan sekitar Mekah di situ. dan kita keluar pukul 7 sampai pukul 12. Jadi pukul 7 sampai pukul 12 tu tidak berhenti saya bercakap. Bukan cakap Arab lah. Oh bukan. Cakap dengan Jemaah Malaysia. Jemaah Malaysia. Mungkin ada orang Sabah je di situ. Ya. Saya faham. Okey, jadi apa kesudahan? Jadi kita cuba pendekkan cerita ini. Rasulullah tadi dah lepas daripada sekatan orang kafir Quraisy, Rasulullah pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengajak berhijrah bersama-sama dengan Rasulullah. Dalam ribuan sahabat yang ada, Abu Bakar dan Rasulullah. Ya. Bergeraklah menuju ke kota Madinah, tapi tak ikut highway. Bahasa mudah dia tak ikut jalan yang biasa orang lalu. Dia ikut jalan lain. Kalau kita tengok peta Mekah, Madinah di sini, di atas kan? Tapi jalan Rasulullah tak menghala ke atas terus. Rasulullah pusing. Turun ke bawah dulu, baru naik ke atas. Jauh, sangat jauh. Adakah dia punya cerita berapa lama perjalanan itu sebenarnya? Berapa lama? Mula berhenti di Gua Sur, duduk selama 3 hari di Gua Sur, Jabal Sur. Ada ziarah hari tu kan, masih umrah kan. Perjalanan daripada rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tahu tak di mana rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Tak ada tunjuk Kalau pergi umrah dengan saya tunjuk rumah Abu Bakar As-Siddiq. Sebab dia dalam di Madinah kan? Di Mekah. Oh ada. Sorry. Yang bangunan coklat tu ke? Dekat dengan Mekah, dekat dengan berhampiran dengan Kaabah. Bukan? Bukan. Tempat lahir Rasulullah tahu belakang. Okey, tahu di toilet tu, di library. Di library tu. Okey, depan tu toilet kan? Toilet. Toilet tu rumah Abu Lahab, rumah Abu Jahal. Sebelah tu rumah Siti Khadijah. Sebelah kawasan toilet tu. Di situ dah rumah Nabi asalnya. Bersama dengan Siti Khadijah di situ. Oh iya. Ya. Jadi macam mana? Jadi merentas terus sampai hotel Hilton. Oh, belakang tu. Hotel Hilton nampak. Yang dekat dengan Menara Jam juga tu. Sebelah Menara Jam tu. Jadi di kawasan itulah rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dan lepas bina hotel dia buat satu musola surau kat dalam. Dinamakan musola Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai memperingati di situlah rumah Sayyidina Abu Bakar. Serius kami tak dibawa ke situ. Kalau pergi dengan saya akan tunjukkan. Nampak macam kecil tapi sebenarnya dia memberi kesan. Orang kan, kenapa tak tunjuk? Ya, betul. Dekat betul. Sebab daripada sini boleh nampak sudah. Betul. Ya, Hilton. Bila abang masuk Hilton kan? Ya. Tapi sebenarnya ada cerita di sebalik itu. Ya, betul. Sampai rumah Abu Bakar Siddiq, packing barang, terus bergerak ikut jalan belakang. Yang ni saya kata tadi ada satu orang pembunuh upahan. Okey. Kalau orang Sandakan panggil assassin. Orang Sandakan Orang Sandakan panggil assassin. Bab Jawa. Ya. Pembunuh upahan yang paling hebat ketika itu namanya Suraqah. Semua orang tak dapat menjejaki ke mana Rasulullah. Cari kota Mekah semua tak dapat. Kecuali Suraqah ni yang tahu. Dapat lah. Dia dapat menjejaki. Dikejar Rasulullah. Waktu tu waktu malam. Rasulullah jalan kaki daripada belum lagi masih. Jalan kaki daripada rumah Abu Bakar nak menuju ke hijrah ni memang jalan kaki lah. Ke Jabal Sur jalan kaki lah. Okey. Ya. Daripada jauh waktu malam kan dengar bunyi kaki kuda. Kalau kita zaman dulu kedekut. Ya. Kedebak kan. Itu kalau banyak. Jadi Rasulullah berkata pada bumi, wahai bumi, Tuhan aku dan Tuhan engkau sama. Beri sedikit pertolongan, kata Rasulullah. Rasulullah pun hentak kaki ke bumi, terbenam kaki kuda si Suraqah. Berlaku sebanyak 3 kali. Suraqah ni bangun, kejar lagi Rasulullah, jatuh lagi. Kali ketiga jatuh betul-betul dekat depan Rasulullah. Terbenam kaki kudanya ke dalam pasir. Dan juga kaki Suraqah juga terbenam ke dalam pasir. Akhirnya Suraqah minta tolong dengan Rasulullah. Wahai Muhammad, kata, tolong aku. Jadi buat perjanjian. Okey, aku boleh tolong kau, kata Nabi. Nabi kan, macam mana orang datang nak bunuh pun dia tolong juga. Hebatnya Nabi. Kalau kita dah terbenam tu, kau datang nak bunuh aku Begini dia soal. Ya, itu biasa kita dengan Nabi lah. Ya, Nabi tolong aku buat perjanjian, kau tak boleh bunuh aku, kau kena patah balik semula kita. Itu saja. Disebabkan
perbuatan Suraqah yang beria-ia nak membunuh Rasulullah, walaupun dah jatuh bangun, diambil nama Suraqah itu, diletakkan dalam bahasa Melayu. Serakah. Nafsu Serakah. Yes, itulah asal perkataan serakah. Nafsu serakah, nafsu dah jatuh bangun nak membunuh Rasulullah. Itulah perkataannya. Kemudian Rasulullah Suraqah balik ke Mekah. Memang habislah perjanjian tu. Perjanjian confirm lah, selamatlah. Dan balik. Perjanjiannya adalah dia tidak akan membunuh Rasulullah. Tapi dia tak berjanji untuk tidak memberitahu kawan-kawan yang lain. Pasti. Ya, dia pun bijak juga kan, memutar belit. Jadi kawan-kawan dia datang. Rasulullah ketika itu dah sampai di kaki Jabal Sur, gunung Sur. Okey. Rasulullah kata pada Abu Bakar naik atas. Di atas ada satu gua. Yang kisah dia dibawa sampai ke gua di Sur tu, Bukit Sur tu. Ya, naik ke atas. Masuk dekat gua Sur dengan Abu Bakar. Abu Bakar kata Rasulullah tunggu sekejap, aku masuk dulu. Abu Bakar bersihkan, takut-takut ada bahaya, hewan berbisa dan sebagainya. Ada isteri dia sekali. Tak. Dia ada. Oh ini berdua saja. Berdua saja. Okey. Kemudian sampailah kisah Abu Bakar tutup semua lubang yang ada dekat lantai. Ada 2 lubang yang tak boleh tutup. Abu Bakar tutup dengan kaki dia. Kemudian Rasulullah baring di riba Abu Bakar Siddiq, tertidur. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Keren. Bukan krem. Air matanya jatuh ke kaki Rasulullah. Rasulullah tanya kenapa menangis. Rupanya kaki Abu Bakar Siddiq disengat oleh haiwan yang berbisa. Ada setengah riwayat mengatakan ular, setengah riwayat mengatakan kalajengking. Okey. Saya cepatkan cerita. 3 hari 3 malam duduk di sana, barulah datang Abdullah bin Uraiqid, hamba kepada Abu Bakar As-Siddiq, seorang Yahudi, membawa unta Rasulullah dan juga unta. Abu Bakar As-Siddiq jaga juga unta dia untuk dia bawa ke Madinah. Kerana ikut jalan belakang ni, Abdullah Uraiqid ni antara orang yang pakar ketika itu untuk membawa ke Madinah. Jadi bertiga lah. Sampai ke Madinah. Sampai di Madinah disambut dengan satu nasyid yang dulu sangat popular. Sekarang saya tak pasti, mungkin popular juga. Sedikit. Saya baca mula je mesti tahu. Okey. Tahu betul. Ya, ketika Rasulullah sampai di Madinah, orang-orang Madinah semua menyanyikan lagu itu. Tala'al badru alaina. Telah sampai bulan purnama kepada kami dia. Diibaratkan ketika itu mereka mengibaratkan Madinah ini sebagai satu kota yang gelap gulita. Rasulullah sampai sebagai bulan purnama yang menyinari kota Madinah. Ya. Jadi bila contohlah macam di Malaysia ni ada perarakan apa semua. Memang ada kan lagu tu orang lagu? Ya. Sepanjang jalan memang. Ya. Betul. Jadi penghijrahan inilah hijrahnya yang kita katakan sebagai ma'al hijrah. Bermula penghijrahan inilah bermulanya dengan tarikh baharu ataupun tahun baharu dalam tahun Islam, hijrah kita. Banyak yang boleh kita ambil tiba daripada kisah ini. Sebenarnya lagu itu sebut tadi sebagai apa? Nasyid, qasidah. Ya. Memang sesuai untuk kita lagu-lagukan. Ya, boleh. Sebab dia menceritakan apa perjalanan sampai di Madinah. Kisah-kisah berkenaan memuji-muji Rasulullah. Tak ada masalah untuk dilakukan qasidah. Madrasah banyak qasidah kan? Ya, bagus. Jadi dia diterima di sini kan? Ya. Okey, jadi kita tak mau untuk kamu nyanyi dua. Aku tak apa-apa tapi aku tak apa. Aku tak apa. 3 4 طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Wah, itu. Jadi panjang lagu dia diulang-ulang begitu. Memang satu gemar lah suara dengan lunaknya. Kita tahu orang Arab kalau menyanyi macam mana kan. Lagu lagi vibratornya. Dia tambah-tambah dia nama. Serius, ada satu aura yang naik daripada ni. Betul. Bila dia punya lengkok tu dikasih. Sebab tu lah bila sebut balik tadi pasal konsert tu kan. Ya. Sudah pasti konsert di sana. Kalau tuan-tuan mendengar lagu-lagu Arab, saya mengetahui bahawa muzik ini melalaikan apabila saya mendengar lagu-lagu Arab.
dia memang boleh membawa kita ke satu dunia yang berbeza. Saya tengok channel dulu, channel Astro tu 119. Itu channel Arab kan? ART. ART, yes. Dia bila ada satu orang lelaki ni, tak tahulah apa benda dia nyanyi, tapi suara begitu je tegak. Tapi dia ada kawan saya seorang di Mesir, dia seorang penyanyi. Dulu dia belajar sama-sama dengan saya, kuliah di Egypt, dia jadi seorang penyanyi. Mustafa Atif. Kalau cari nama dia Mustafa Atif, dengar lagu dia memang mungkin lebih kurang dia nyanyi lagu Qamarun. Qamarun. Dan dia ada buat lagu bahasa Melayu sekarang ni. Sebab dia banyak berkawan dengan orang Malaysia kat sana. Maksud Qamarun. Qamarun ni bulan. Bulan. Bulan saja. Sedap betul dengar bunyi Qamarun. Ya, kenapa dia sebut bulan? Bila nak menceritakan perkataan bulan itu nanti yang membawa kepada sampai 2-3 muka surat. Kenapa dia sebut bulan? Dia nyanyi bulan. Baik, nyanyi November, Disember pun bulan juga. Ataupun macam lagu Malaysia yang ada sekarang ni. Ya. Siapa lagu tu? Si Kau memang sangat cute. Ini lagu Siesta. Dia ulang-ulang tu. Ada satu lagu tu. Dia ulang-ulang sudah apa? Habislah. Ada apa satu lagu tu yang dia balik-balik. Nama penyanyi baru, and then KRU punya production. Project The Band. No. Ada seorang perempuan yang non-Muslim. Dia nyanyi lagu tu balik-balik lagi. Tak payahlah memasang kita nyanyi Qamarun je lah. Biasalah bila mau diceritakan lupa. Ya, biasa. Tapi nanti sembang-sembang ingat sudah. Okey, Banda apa? Jadi thank you for watching. Kami sudah berapa? Sudah 1 jam suku kami bersiaran di YTV. Alhamdulillah Ustaz Fakrul, kita tanya dia dapat jawab bagaimana perjalanan Rasulullah dan disambut dengan cerita, dan daripada situlah timbulnya perkataan sarakah daripada seorang apa tadi? Dia ni orang apa? Pembunuh upahan. Kafir Quraisy. Kemudian ada cerita tadi bagaimana pengorbanan Abu Bakar, dia boleh menangis, ingatkan kaki tu krem sebab Rasulullah tidur situ, rupanya disengat binatang berbisa. And then sampai di Madinah disambut dengan lagu qasidah yang sangat terkenal. Terkenal dan kita boleh nyanyi sampai sekarang. Kalau saya boleh lupa macam mana tulisan Jawi, macam mana cakap Jawi sikit-sikit, tapi lagu tu bila dinyanyikan boleh ingat balik. Manusia sentiasa perlu diperingatkan. Jangan diperingati mati dulu. Jadi hari ini hari Jumaat, nanti kita sanitize di sini sebab tersembur sedikit. Saya banyak tersembur tadi. Sampai sana. Jadi kita akhiri di sini, kita akan buat persiapan untuk solat Jumaat. Sekali lagi, lelaki perlu sentiasa diperingatkan. Jadi kita jangan lupa untuk pergi tunaikan solat Jumaat hari ini. Jangan khutbah, jangan makan pisang. Dan jangan makan cendol fatruk. Selepas solat kita makan sama-sama. Jangan lupa belanja. Jumpa kru YTV belanja. Boleh. Mudah-mudahan orang kenal. InsyaAllah. Jangan nak kenal. Jadi sampai situ sahabat kan? Situ saya Itu salah yang kami dapat kongsikan sedikit cerita. Nanti kami akan update perjalanan kes TYT. Betul. Kita akan update lagi kalau ada sambungan daripada cerita Tan Sri Anwar Musa. Kita akan kongsi juga kalau ada cerita-cerita berkenaan dengan Jawi ni. Kita mau tulis dalam perkataan Jawi lepas ni, update hari Jumaat. Kalau boleh fully Jawi kita update. Kita cubalah belajar daripada Ustaz Fakrul. Saya minta berpandai. Iyakah? Sebab terlampau banyak pembaharuan dalam tulisan Jawi kita sekarang. Sekarang ni tulisan Jawi yang baru. Mungkin kalau dulu kita tak ada alif, sekarang ada alif. Jangan saya itulah kadang-kadang tersilap baca juga. Bila tengok ni apa ini? Tapi tulisan baru itu kita masih boleh baca. Tapi mungkin kita tulis mungkin silap. Okey. Yang lama-lama yang sudah pandai menulis tu semua perlu biasakan sejak dengan tambahan tu. Kena banyak membaca. Betul. Saya pun masih lemah, saya perlu terus belajar. Sebab tu perkongsian ini sebenarnya bukan untuk di luar sana saja, tetapi daripada kami yang ada di dalam ni, supaya kami sentiasa memberi yang terbaik kepada yang lain. Jadi sampai situ saja kami tamatkan tanpa ada lagu-lagu daripada. Sudah nyanyi dah. Itu saja. Itu hiburan kita Islamik hari ini. Mudah-mudahanlah sampailah lagu tu kan dengan tiada dendangan muzik. Jadi besok insya-Allah kami akan live lagi satu hari. Kita akan cuba bawa seorang daripada tim YTV daripada Politeknik Sanakan. Tim baru kita. Tim baru. Azlan, jangan kau lari mana kau besok jangan kau menyalak. Aku jadi Sikira, jadi Azir. Bayangkan. Okey.
Jadi, Doakan semoga YTV terus relevan kepada rakyat Sandakan. Menyampaikan maklumat-maklumat, berita-berita tentang Sandakan, yang sensasi. fakta, yang sensasi. Kami tidak pernah guna perkataan tu. Kenapa? Tapi kami biasa gunakan yang fakta, yang okey. Tapi sensasi, kami cubalah sensasikan kalau ada. Kita bukan sensasikan berita itu. Berita itu sudah sensasi. Kita ceritakan. Kita bawakan kepada rakyat Sandakan. Berita sensasi hiburan terkini. Itu TV3 punya tagline juga. Jangan. YTV ada tagline ke? Ada. Itu saja. Hashtag berita benar, sebar berita benar, sekat berita palsu. Sekat berita palsu. Itu saja. Jadi kita jumpa besok insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye. Jadi jangan lupa kasih mic.